Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam pengorbanan. Warga Dewan sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum remaja bersama Muhammad Afiq Irfan bin Ismail pada petang yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum, dewasa ini, masyarakat Islam pada hari ini kurang mengamalkan ajaran serta cara hidup sempurna, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia baik daripada sekecil-kecil perkara hingga sebesar-besar perkara seperti kenegaraan dan pemerintahan. Justru, masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih luas dan besar jika ia ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, Islam adalah satu cara hidup. Tanggungjawab siapa? Persoalan ini kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu pengamal cara hidup Islam di sekolah khususnya dalam persoalan memupuk cara hidup Islam dalam kalangan belajar. Sebelum mengupas tajuk ini lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan dua orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga Dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, saya teruskan dengan ahli panel pertama saya iaitu saudara Muhammad Imran bin Rosli yang merupakan Profesor DIA di UIA. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, saya bersyukur Allah masih berikan saya kesihatan dan keselamatan untuk hadiri forum pagi ini. Okey, seterusnya ahli panel kita yang kedua, pemalu tapi bijak berkata-kata, saudara Muhammad Akmal Hakim bin Zaidi. Selamat datang juga buat saudara. Alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput saya pada petang yang berkah ini. Sebelum saya menyimpan dengan lebih jauh, saya ingin mengajukan soalan kepada panel pertama kita. Apakah sebenarnya konsep Islam adalah satu cara hidup? Jadi sebelum saya menerangkan konsep Islam sebagai cara hidup, kita terlebih dahulu perlu faham apa maksud Islam. Islam dari segi bahasa berasal daripada perkataan Arab, salama, yang bermaksud sejahtera, aman dan harmoni. Manakala dari segi istilah, ia bermaksud tunduk, taat dan patuh pada perintah Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, seperti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita boleh faham juga apa maksud Islam sebagai ad-din. Islam sebagai ad-din bermaksud suatu cara hidup yang merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia seperti bidang politik, pemerintahan, perundangan, ekonomi, kebajikan sosial, sistem kekeluargaan, kemasyarakatan, pendidikan dan lain-lain lagi. Islam dianggap sebagai ad-din kerana Islam sahaja agama yang diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islami dina. Maksudnya, pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan aku meridai Islam sebagai agamamu. Jadi, kita perlu sedar sebagai seorang Muslim, agama Islam haruslah dijadikan sebagai panduan utama dalam memandu umat manusia ke arah kejayaan di dunia dan di akhirat. Hal ini kerana Al-Quran, kitab Allah yang mulia, boleh menjadi sumber rujukan utama bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah dan persoalan yang kita hadapi. Tak kiralah masalah berkaitan ibadat atau hukum agama, masalah seperti kesihatan juga pun dapat diselesaikan. Bukan Al-Quran sahaja harus dijadikan panduan, tetapi Nabi Muhammad juga haruslah kita jadikan qudwah hasanah kepada seluruh umat Islam. Terima kasih kepada Ustaz Imran atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi, beliau adalah menyatakan bahawa maksud Islam ialah dari segi bahasa berasal daripada perkataan Arab selama yang bermaksud sejahtera, aman dan harmoni. Ad-din bermaksud suatu cara hidup yang merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia. Justru, saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada beliau. Apakah dimaksudkan dengan qudwah hasanah? Qudwah menurut
Al-Ba'labaki adalah contoh, teladan dan model kehidupan. Hasanah pula bermaksud perbuatan baik. Jadi bila kita gabungkan kedua-dua perkataan, kedua hasanah ialah contoh ikutan yang baik. Rasulullah SAW merupakan kedua hasanah yang sangat hebat dari segi penuturannya, kelakuannya, peribadinya, termasuklah perilaku lain yang kita sedar maupun tak sedar. Allah utuskan Rasulullah bukan dari kalangan para malaikat, tapi dari kalangan manusia biasa sendiri untuk membantu kita menjadi umat Islam yang membangun dan berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi kita seharusnya bangga dan menjadikan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam kehidupan harian. Saya teringat pula tentang satu kisah tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita Yahudi ni, dia nak uji tahap kesabaran Nabi dan akhlak baginda dengan cara memberikan beberapa biji buah limau yang masam. Jadi sahabat pelik, kenapa Rasulullah habiskan limau tanpa mempelawa mereka makan sama? Sebab baginda bertindak sedemikian adalah sebab baginda tahu kalau para sahabat makan buah tu, reaksi mereka akan menyinggung perasaan wanita tersebut. Betapa hebatnya junjungan Nabi kita dalam menjaga hati orang lain. Masya Allah, subhanallah. Walaupun ditimpa pelbagai ujian sering menguji kesabaran baginda, namun ini tidak mampu menjatuhkan semangat baginda untuk tetap berkelakuan baik dengan para sahabat maupun musuh Islam yang menentang hebat baginda Rasulullah SAW. Terima kasih kepada Ustaz atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Sekarang, sudah terang lagi bersuluh bahawa sebenarnya, maafkan saya, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dengarkan pantun ini, berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki, berguru ke palang ajar, bagai bunga kebang tak jadi. Pantun Baik tadi membawa maksud menuntut ilmu, biarlah dengan cara yang betul dan bersungguh-sungguh. Jika tidak, ilmu yang dituntut akan hilang atau sia-sia begitu saja. Manusia dituntut mencari ilmu sehingga ke akhir hayat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, sesungguhnya menuntut ilmu itu merupakan kewajipan bagi setiap Muslim. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kita sebenarnya berada di dalam sebuah majlis ilmu yang merupakan salah satu daripada taman syurga. Saya berharap saudara-saudari sekalian sedikit sebanyak dapat menimba ilmu pengetahuan. Baiklah, Ustaz Akmal telah menunggu lama gilirannya. Saya lihat dari tadi. Jadi Ustaz, adakah adab yang ada dalam Islam masih diamalkan oleh golongan muda pada zaman sekarang? Dan adakah masyarakat dipupuk dengan adab yang Rasulullah lakukan? Jadi dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kerana telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan sedikit pengetahuan kepada penonton berkaitan adab yang ada di dalam Islam. Penonton yang saya kasihi sekalian, Islam telah dilengkapkan dengan 3 elemen yang saling melengkapi antara satu sama lain yang merangkumi aspek akidah, ibadah dan akhlak, iaitu adab. Oleh itu, sifat dan kepribadian Rasulullah telah menjadi satu teladan yang besar kepada keseluruhan manusia sejagat. Sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat. Serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab 33 ayat ke-21. Bersandarkan ayat di atas, jelas menunjukkan sifat kepribadian Rasulullah yang baik sekaligus menjadi contoh yang perlu diikuti oleh seluruh umat Islam. Akhlak atau adab dari segi bahasa berasal dari perkataan khuluq yang bererti perilaku, perangai atau tabiat. Maksud ini terkandung dalam kata-kata Aisyah berkaitan adab Rasulullah SAW yang bermaksud adabnya iaitu Rasulullah adalah Al-Quran. Adab Rasulullah yang dimasukkan di dalam kata-kata di atas ialah kepercayaan, keyakinan, pegangan, sikap dan tingkah laku Rasulullah SAW yang semuanya merupakan pelaksanaan ajaran Al-Quran. Adab dari segi istilah menurut Imam Al-Ghazali ialah adab merupakan gambaran tentang keadaan dalam diri manusia yang telah sebati dan daripadanya terbit tingkah laku secara mudah dan senang tanpa memerlukan pertimbangan atau pemikiran.
Adat sangat penting dan pengaruhnya sangat besar dalam membentuk tingkah laku manusia. Apa sahaja yang lahir dari manusia atau segala tindak tanduk manusia adalah sesuai dengan pembawaan dan sifat yang ada dalam jiwanya. Secara zahirnya, kita merasakan adat dan perilaku adalah sama. Namun jika diperhalusi dengan mendalam, sebenarnya terdapat perbezaan yang besar antara keduanya. Sulaiman Yasin menjelaskan bahawa adab itu sebenarnya adalah merupakan suatu perkara yang maknawi, iaitu merupakan sifat-sifat bagi diri nafsani atau sifat bagi jiwa dan tabiatnya. Adapun perilaku atau perlakuan hanya merupakan cara amal atau perbuatan. Sesetengah orang berkata, jika tiada agama bagi sesuatu kaum itu, maka akhlak atau adatlah menjadi agama bagi mereka. Ini kerana adat adalah sebahagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia kerana ia menjadi penentu kejayaan atau kegagalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Bagi umat Islam, akhlak bukan sahaja menjadi asbab kejayaan di dunia, malah lebih penting lagi adalah kejayaan di akhirat, iaitu syurga atau neraka. Kepentingan adat di dunia ini dapat dilihat dari sudut ianya merupakan jalan untuk mencapai sesuatu kejayaan. Sebagai contoh, seseorang yang ingin berjaya dalam perniagaan, dia memerlukan banyak sifat-sifat terpuji dalam perjalanannya menuju puncak kejayaan itu. Ia mesti memiliki akhlak rajin, tabah, sabar, cekal hati, jujur, pemurah, maaf dan berbagai lagi akhlak lain sebelum layak menggapai kejayaan dalam perniagaannya. Begitulah juga halnya jika ingin berjaya dalam pelajaran dalam bidang-bidang yang lain. Sungguh intelektual pemikiran saudara panel kita yang berkaitan adab yang ada di dalam Islam. Adab Rasulullah yang dimasukkan di dalam kata-kata di atas adalah kepercayaan, keyakinan, pegangan, sikap dan tingkah laku Rasulullah SAW yang semuanya merupakan pelaksanaan ajaran Al-Quran. Kepentingan adab, akidah dan ibadah di dunia ini dapat dilihat dari sudut ianya merupakan jalan untuk mencapai sesuatu kejayaan. Seterusnya, saya ingin memberi peluang kepada Ustaz Imran untuk menentukan kata-kata tentang akidah dalam Islam dan bagaimana untuk mengamalkan dalam kehidupan. Jadi dipersilakan. Terima kasih moderator Afiq. Warga Dewan yang dihormati Allah sekalian, seperti mana yang telah diperkatakan oleh Ustaz Akmal sebentar tadi, 3 elemen iaitu adab, akidah dan ibadah saling melengkapi antara satu sama lain. Saya akan menerangkan tentang akidah dan ibadah. Apa sebenarnya akidah ni? Akidah dari segi bahasa, maksudnya ialah dia berasal daripada perkataan aqadah yang bermakna ikatan atau sangkutan. Tetapi menurut Abu Bakar Al-Jazairi pula, akidah ialah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fitrah. Para ulama pula bersepakat, maksud akidah ialah perkara yang dibenarkan dalam jiwa, hati menjadi tenang, beroleh keyakinan di kalangan ahlinya serta tidak bercampur dengan sebarang keraguan. Jadi, ajaran Islam sangat mementingkan akidah dalam kehidupan seseorang kerana ia memainkan peranan yang penting dalam menentukan perjalanan hidup. Akidah sering dikaitkan dengan tahap keimanan dan tingkah laku seseorang. Jika pegangan akidah seseorang itu terpesong, mereka akan terdedah kepada pelbagai bentuk kemungkaran seperti gejala sosial yang merosakkan moral. Iman yang lemah akan menjadikan seseorang mudah terpengaruh dengan kemaksiatan seperti pergaulan bebas, zina, amalan rasuah dan sebagainya. Kalau kita tak ada akidah yang kuat, sudah tentu kita akan hidup dalam kekacauan. Iman manusia ni akan sentiasa naik dan turun. Kita bukan macam Nabi. Iman kita tak akan naik sahaja macam Nabi. Sebab itu, kita perlu sentiasa dekatkan diri kepada Allah. Benda yang kita boleh lakukan ialah kita haruslah sentiasa menuntut ilmu pada setiap masa di mana sahaja kita berada. Ilmu yang tinggi akan menjadikan kita seseorang yang sering berfikir tentang kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi ibadah pula, dari segi bahasa ialah tunduk dan patuh kepada Allah, manakala dari segi istilah ialah semua perkataan dan perbuatan yang zahir atau batin yang disukai dan diredai oleh Allah. Secara ringkasnya, ibadah ni ialah pengabdian diri kita kepada Allah dengan laksanakan perintah dan tinggalkan larangannya. Walaupun daripada pandangan mata kasar, ibadah ni banyak berkait kepada kepercayaan spiritual seseorang, tapi ia juga membantu dalam kehidupan seharian seseorang Muslim. Umat Islam sedar yang kita kena solat 5 waktu sehari semalam. Tapi ramai tak tahu secara tidak langsung, solat sebenarnya bantu kita jadikan diri kita lebih berdisiplin. Sebab kalau kita lihat, bila kita solat fardu, kita perlu disiplinkan diri dengan patuhi waktu telah ditetapkan. Kalau subuh pukul 5 lebih, solat pukul 5 lebih. Kalau zuhur pukul 1 lebih, solat pukul 1 lebih. Jadi, hal ini
kerana solat juga membantu kita untuk menjauhi perkara-perkara kemaksiatan. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang bermaksud sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi akidah dan ibadah ni saling berkait antara satu sama lain. Akidah yang kukuh membolehkan seseorang itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendalam sehingga melahirkan rasa cinta kepadanya. Dah menjadi lumrah manusia untuk melakukan apa-apa sahaja apabila kita sayang atau cinta sesuatu. Jadi ibadahlah bukti kecintaan kita kepada Allah. Jadi contoh yang paling sesuai untuk dijadikan teladan ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda merupakan seorang yang sangat tinggi tahap keimanannya. Sehingga kan walaupun baginda diberikan ujian seperti diancam bunuh ketika berdakwah, baginda tetap sabar dan tabah dalam menyebarkan syiar Islam. Selain itu, walaupun baginda diberikan jaminan syurga oleh Allah, baginda tetap beribadah seolah-olah baginda ialah seorang pendosa. Masya Allah, subhanallah. Memang betul lah ketaatan baginda tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi. Diharapkan ini dapat dijadikan pegangan dan panduan oleh golongan ibu bapa di luar sana untuk mendidik anak-anak remaja kita menjadi insan yang berilmu dan beragama. Insya-Allah. Sekarang kita pendengarkan pula pendapat daripada panel kita yang kedua secara ringkas tentang adakah Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Bagaimana hiburan di zaman Rasulullah dan adakah Rasulullah melarang untuk berhibur? Terima kasih kepada moderator yang sangat bergaya kerana telah memberikan saya kesempatan. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia perlukan hiburan dalam kehidupan. Hiburan ialah sesuatu yang boleh menggembirakan hati, merehatkan minda, menyenangkan jiwa dan menyedapkan pendengaran. Pendek kata, apa-apa perkara dan tindakan yang boleh menimbulkan perasaan suka, gembira, seronok dan tenang ia merupakan suatu hiburan. Islam tidak menyekat umatnya untuk mencari hiburan selagi mana tidak keluar daripada batas syarat dan tidak lalai daripada melaksanakan perintah agama. Kesederhanaan sangat penting dalam usaha mencari hiburan. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kehidupan dunia penuh dengan keseronokan, permainan dan kelalaian. Semua itu adalah untuk menguji siapakah dalam kalangan hamba-Nya yang paling baik amalan dan paling bersyukur kepadanya. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari ada menceritakan tentang kisah Ummul Mukminin. Aisyah binti Abu Bakar berhibur dengan mendengar lagu yang dinyanyikan oleh bidu wanita daripada wanita Ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan Aisyah radhiyallahu mendengar lagu tersebut hinggalah Aisyah sendiri merasa cukup dan berlalu dari situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berhibur melalui sukan lumba lari bersama isterinya. Namun begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui solat merupakan kerehatan dan hiburan sebenar baginda. Ini menunjukkan baginda meraihkan hiburan yang berbentuk sederhana walaupun solat merupakan keutamaan dan hiburan paling menyeronokkan baginda. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu juga pernah menyarankan agar hiburkan hati dan mencari hikmah-hikmah yang menarik kerana hati mudah merasa bosan seperti badan yang keletihan. Oleh sebab itu, kita hendaklah memilih jenis-jenis hiburan yang sesuai dan tidak melalaikan jiwa daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Pilihlah hiburan yang boleh meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan tubuh badan seperti bersukan, bergurau senda yang sederhana, mendengar lagu-lagu yang menaikkan semangat cinta ke agama, bangsa dan negara. Melihat filem dan drama yang memberi pengajaran dan tauladan atau menyanyi lagu-lagu yang meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hiburan juga boleh diperoleh melalui aktiviti-aktiviti rekreasi dan lasat seperti berbasikal, berkuda, memanah, bermotosikal, mendaki gunung dan lain-lain. Melancong dan bercuti menikmati pemandangan yang indah dan menarik juga antara bentuk hiburan yang memberi ketenangan kepada jiwa. Aktiviti hiburan seumpama itu diterima dalam Islam sebagai amalan yang harus dan digalakkan. Bagaimanapun, aspek kesederhanaan sangat ditekankan dalam Islam bagi menjamin kesejahteraan hidup. Dalam kehidupan seharian, kita terdedah dengan berbagai-bagai jenis hiburan yang melalaikan. Sekiranya tidak dikawal dengan baik, kita akan hanyut dan leka sehingga mengabaikan tugas dan tanggungjawab. Gelombang revolusi industri 4.0 menyajikan hiburan yang sangat banyak dan melekakan.
Aktiviti hiburan hari ini bukan lagi bersifat fizikal seperti dulu. Banyak hiburan yang boleh dicapai hanya melalui hujung jari sahaja. Ini juga cabaran yang mendepani generasi muda pada hari ini. Penggunaan gadget seperti telefon pintar, laptop dan komputer sebagai alat yang menyalurkan hiburan berterusan sepanjang waktu, tanpa disedari kita telah menghabiskan begitu banyak masa dan waktu melayani kawan-kawan melalui media sosial seperti Facebook, WeChat, Telegram, Instagram, WhatsApp dan lain-lain. Termasuk juga melayani YouTube, permainan dan berbagai-bagai hiburan lain. Kajian menunjukkan masa seorang wanita menggunakan telefon pintar lebih kurang 6 jam 57 minit dalam masa sehari semalam. Situasi itu tidak sihat kepada minda dan hubungan sosial bersama keluarga dan anak-anak. Kajian juga menunjukkan tempoh yang selamat bagi penggunaan telefon pintar adalah bawah 4 jam sehari semalam. Begitu juga pendedahan gadget seperti telefon pintar yang terlalu awal pada anak-anak adalah tidak sihat dan berbahaya kepada minda dan emosi mereka. Kesannya akan berpanjangan sehingga mereka dewasa dan menjadi antara faktor hilang fokus dalam kehidupan dan pekerjaan. Muzakaroh Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia dalam persidangan kali kedua pada 12 dan 13 Mei 1981 telah meletakkan beberapa garis panduan bagi mereka yang suka kepada hiburan dalam bentuk nyanyian seperti yang berikut. Pertama, nyanyian seni katanya baik, tidak lucah, tidak biadab dan tidak mendorong kepada maksiat, tidak bercampur gaul antara lelaki dan perempuan dan tidak membawa kepada fitnah adalah harus. Jika nyanyian seni katanya tidak baik, lucah, biadab, mendorong kepada maksiat, bercampur gaul lelaki dengan perempuan dan membawa kepada fitnah, maka nyanyian itu adalah haram. Pancaragan yang melalaikan hukum yang haram. Yang keempat pula ialah mendengar nyanyian dan pancaragan adalah harus dengan syarat seni katanya baik, tidak lucah, tidak biadab, tidak bercampur lelaki dengan perempuan dalam keadaan yang tidak menimbulkan fitnah dan yang kelima ialah menyanyi untuk menimbulkan semangat jihad adalah harus. Kesimpulannya, hiburan adalah perkara yang dibenarkan dalam Islam selagi mana ia tidak melanggar batas syarak, dilakukan secara sederhana dan tidak melalaikan daripada tanggungjawab kepada agama, bangsa dan negara. Terima kasih panel kedua yang mengupas dengan penuh yakin dan penuh ilmiah tentang berhibur dalam kehidupan seorang Muslim. Islam tidak melarang hiburan, tetapi jangan sampai lupa akan tujuan kita hidup di atas muka bumi Allah ini. Kehidupan bukanlah semata-mata untuk berhibur, tetapi matlamat utama ialah untuk mencari keredaan Allah dan menjadi seorang hamba Allah yang taat dan patuh kepadanya. Seterusnya, saya dan penonton ingin mendengar ulasan Ustaz Imran berkaitan cara bersukan berpandukan ajaran Rasulullah SAW. Hal ini kerana persoalan tentang topik ini masih belum bermain di fikiran kami. Silakan Ustaz. Islam amat menitik beratkan kesihatan mental dan fizikal. Rasulullah SAW juga tidak terkecuali. Baginda mempunyai sosok tubuh yang tegap dan sasa kerana minatnya dengan bersukan. Jadi pada zaman Rasulullah dulu, baginda sendiri sangat gemar bersukan. Contohnya memanah, menunggang kuda dan berenang. Kita perlu sedar dan ambil iktibar dari sikap baginda dengan cara memperbanyak aktiviti riadah bersama keluarga. Sesungguhnya, ia bukan sahaja tingkatkan tahap kesihatan diri, tapi sekaligus dapat juga rapatkan hubungan silaturahim kita antara sesama ahli keluarga. Jadi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan Rasulullah SAW yang bersabda, orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang beriman yang lemah. Dan masing-masing ada kebaikannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Walaupun Islam menggalakkan penganutnya untuk bersukan bagi menyihatkan tubuh badan, kita masih perlu ingat untuk ikut syariat yang telah ditetapkan dalam Islam. Sebagai contoh, aktiviti sukan yang melibatkan pencampuran lelaki dan perempuan tanpa ada batasan had haruslah dielakkan. Contohnya kolam renang ada 2 jantina, haruslah diasingkan bagi mengelakkan berlakunya fitnah. Contoh lain adalah seperti pertandingan lumba lari. Atlet wanita masih diwajibkan untuk menutup aurat dengan memakai pakaian yang sesuai. Islam ni taklah terlalu ekstremis sampai melarang umatnya untuk melakukan sesuatu tanpa ada sebab munasabah. Tetapi kita harus sedar, kita ada panduan dan ada guidance untuk kita jadikan dalam kehidupan supaya kita tidak terjerumus ke dalam lembah kebinasaan. Sungguh tepat dan jitu pendapat yang diucapkan oleh Ustaz sebentar tadi. Diharapkan ini dapat dijadikan pegangan dan panduan oleh golongan di luar sana
supaya mereka dapat bersukan mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekarang mari kita pendengarkan pula buah fikiran daripada Ustaz Akmal secara ringkas tentang cara bersahabat mengikut ajaran Islam yang paling mulia iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Baiklah, terima kasih moderator yang dihormati. Sidang hadirin sekalian, kita semua mempunyai sahabat bukan? Tidak kiralah sahabat sama ada sahabat karib, rakan sekerja maupun teman serumah, semuanya tetap dianggap sebagai sahabat meskipun panggilannya berbeza. Tujuan bersahabat sebenarnya adalah untuk mengeratkan silaturahim sesama kita dan Muslim. Benar, kita punya puluhan dan mungkin ratusan atau ribuan sahabat. Di antara ramai sahabat itu, kita sudah pasti ada seorang atau dua orang yang paling rapat dengan kita sama ada kita dalam susah maupun senang. Justru terdapat cara bagaimana untuk memastikan hubungan kita dengan sahabat kukuh dan dia sentiasa ada walau apa jua situasi. Dalam hal itu, Rasulullah SAW sebenarnya ada memberikan panduan agar persahabatan yang dibina kekal sehingga akhir hayat. Sabda baginda SAW, 3 perkara yang boleh mengeratkan persahabatan dengan saudaramu iaitu memberi salam apabila bertemu dengannya dan menyediakan tempat duduknya dalam satu majlis serta panggillah dia dengan nama yang paling disinggahinya. Riwayat At-Tabrani. Apapun kita kena sentiasa berlapang dada dengan kelebihan dan kekurangan sahabat kita. Apa kata kita cuba cara ini? 1. Bersopan dalam berkata-kata dengan tujuan menjaga emosi dan perasaan. 2. Apabila mengetahui sesuatu yang tidak baik mengenai sahabat, jangan menyebarkannya kepada orang lain. 3. Kehidupan pribadi seperti keluarga dan permasalahan perlu dihormati haknya. Kita jangan terlalu menyibukkan diri untuk menjaga perihal rumah tangga dan sebagainya. Yang keempat pula ialah apabila salah seorang telah melakukan kesilapan, berlapang dada apabila ditegur dan biarlah dengan cara berhemah serta tidak mengaitkan maruahnya. Jangan sama sekali memburuk-burukkan sahabat di hadapan orang lain. Elakkan daripada membangga-banggakan sahabat atau memuji-muji dengan mengada-adakan cerita yang tidak benar. Ingat, dalam menjalinkan persahabatan, perlu jujur dan ikhlas untuk menjalinkan silaturahim sebagaimana yang digalakkan dalam Islam. Hikmah dalam persahabatan sebenarnya adalah saling memberikan semangat untuk meneruskan hidup ketika salah seorang daripada kita dirundung masalah. Malah Rasulullah SAW sentiasa memberikan motivasi sebagaimana yang baginda lakukan pada para sahabat. Persahabatan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Abu Bakar adalah ikatan persaudaraan yang perlu dicontohi umat Islam. Kedua-duanya mempunyai akhlak mulia, sama haluan dalam perjuangan sehingga terjalin kasih sayang dan kemesraan. Ia sewajarnya dijadikan panduan bagi umat Islam memilih kawan yang baik. Keutamaan Abu Bakar di mata Rasulullah SAW dijelmakan menerusi sabda baginda bermaksud, jika ditimbang keimanan Abu Bakar dengan keimanan umat sekaliannya, nescaya akan berat lagi keimanan Abu Bakar. Riwayat Al-Baihaqi. Rasulullah SAW juga meluahkan isi hatinya kepada Abu Bakar seperti sabda baginda, semoga Allah merahmatimu, engkau adalah sahabatku. Engkau telah membenarkan ketika orang lain mendustakanku. Engkau telah membantuku ketika orang lain membiarkanku. Engkau telah beriman kepadaku ketika orang lain mendustakanku. Engkau telah mententeramkan hatiku ketika hatiku sedang dalam keadaan keluh kesah. Sesungguhnya tiada siapa pun, biar apapun sekali yang dilakukannya buat diriku yang dapat menyamai apa yang dibuat olehmu. Oleh itu, kita sebagai umat Islam perlulah bersahabat mengikut cara Rasulullah agar kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sebalik kehebatan seorang insan, ada ramai sahabat atau orang yang sentiasa ada di sisinya untuk membantu dan menyokong dalam menegakkan atau memperjuangkan agama Islam. Seperti Rasulullah SAW yang mempunyai 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Okey, seterusnya kita boleh lihat cara remaja berpakaian pada zaman sekarang terlalu ingin mengikut budaya barat yang tidak sopan dan tidak menutup aurat. Saya ingin mengajukan soalan kepada Ustaz Akmal tentang cara Rasulullah SAW berpakaian dan cara untuk mengamalkan sunnah Rasulullah. Terima kasih moderator yang berbahagia.
Okey, walaupun pakaian kita banyak dan penuh satu almari atau lebih, tetapi pasti kita ada pakaian kegemaran, bukan? Ya, setiap orang ada cita rasa masing-masing dalam berpakaian dan sudah tentulah keselesaan yang menjadi keutamaan. Seperti mana Nabi Muhammad SAW juga ada pakaian yang disukai baginda. Rasulullah SAW gemar memakai kamis, iaitu baju seperti kurta yang berlengan panjang sampai pergelangan tangan dan berkola. Ukuran panjangnya pula sampai ke tengah betis. Ia sebagaimana disebutkan di dalam hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu berkata, antara pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah kurta, iaitu jenis baju labuh. Riwayat Abu Dawud. Kenapa baginda SAW suka memakai kurta? Ya, kerana seluruh tubuh baginda dapat ditutupi dengan sempurna, sedangkan kain sarung atau baju biasa tidak dapat memenuhi tujuan tersebut. Apabila seorang lelaki memakai apa sahaja pakaian tidak melebihi kedua buku lalinya, ia merupakan sunnah yang mulia. Seperkara lagi, Nabi Muhammad SAW amat menghargai pakaian dan akan memakainya sehingga lusuh serta koyak. Baginda tidak mempunyai banyak pakaian dan kebanyakan yang dipakai baginda ialah hadiah daripada orang lain. Daripada Abu Bardah radhiyallahu daripada bapanya berkata, Aisyah radhiyallahu telah menunjukkan kepada kami sehelai kain sarung yang telah lusuh sambil berkata bahawa Rasulullah SAW ketika wafatnya memakai pakaian ini. Riwayat Al-Bukhari. Sebagai umatnya, sebaiknya kita hargai pakaian yang kita ada dan jangan terlalu gairah dalam menambah koleksi persalinan baharu. Secara asasnya, Islam tidak menolak sebarang bentuk urusan atau sesuatu perkara yang boleh mendatangkan kecantikan. Bahkan Islam sendiri menitik beratkan setiap perkara agar dilakukan dengan cantik, dalam keadaan yang baik dan elok serta menjaga kebersihan. Kesemua ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis baginda SAW. Islam tidak ada menetapkan secara khusus bagaimana bentuk pemakaian bagi seseorang Muslim atau Muslimah, seperti perlu memakai kain buatan apa, jenis apa, berapa helai, warna apa dan sebagainya. Kreativiti dalam pemakaian adalah terserah kepada individu tersebut mengikut kesesuaian tempat dan masanya selagi mana ia tidak melanggar batasan syarak. Perkara tersebut termasuk dalam urusan keduniaan yang Rasulullah SAW menyerahkan kreativitinya kepada manusia itu sendiri untuk berfikir. Apa yang Islam tekankan ialah konsep takwa dalam pemakaiannya. Justru ia merujuk kepada pemakaian seseorang itu boleh menggambarkan ketakwaan bagi pemakainya. Maka sudah tentu pemakaian yang menggambarkan ketakwaan ialah pemakaian yang mengikut cara Islam yang menutupi aurat, tidak mengundang fitnah dan mampu menjaga tubuh badan daripada sebarang kebinasaan. Pemakaian takwa inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan perhiasan bagi kamu, tetapi pakaian takwa itulah yang terbaik. Demikianlah sebahagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Semoga mereka beringat. Surah Al-A'raf ayat ke-26. Banyak nas dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang menjelaskan bahawa Islam meraihkan kecantikan, bahkan menuntut manusia untuk memperlihatkan diri mereka dalam keadaan yang cantik dalam masa yang sama, sunyi daripada sifat riak dan takabur. Ia dianggap sebagai memperlihatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas dirinya. Justru apa yang ingin diperlihatkan adalah nikmat Allah Ta'ala bukan untuk kebanggaan diri mereka. Apa yang diperlihatkan tersebut merupakan sebagai salah satu tindakan yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan menggunakannya pada landasan yang betul. Okey, itu sahaja yang ingin saya kongsikan kepada penonton sekalian. Terima kasih kepada panel kedua kita. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa berpakaian dengan sunnah Rasulullah menjadi satu cara hidup yang sangat baik kepada umat Islam. Tidak semua umat Islam sentiasa mengamalkan sunnah Rasulullah dalam pertuturan. Tetapi sebelum kita bercerita lebih lanjut mengenai bertutur, apa kata Ustaz Ibrahim tentang bercerita tentang perkara tersebut? Jadi kita persilakan Ustaz untuk mengemukakan pandangan beliau mengenai bertutur dalam kehidupan seharian. Silakan Ustaz.
Terima kasih kepada panel kedua kita. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa berpakaian dengan sunnah Rasulullah menjadi satu cara hidup yang sangat baik kepada umat Islam. Tidak semua umat Islam sentiasa mengamalkan sunnah Rasulullah dalam pertuturan. Tetapi sebelum kita bercerita lebih lanjut mengenai bertutur, apa kita menjemput Ustaz Imran tentang perkara bertutur dalam kehidupan seharian untuk mengemukakan pandangan beliau mengenai bertutur dalam kehidupan seharian. Silakan Ustaz. Imran, mic. Okay. Sebagaimana telah saya ceritakan topik tadi, pertuturan Rasulullah juga kita harapkan jadikan sebagai ikutan kepada kita. Dah jadi lumrah manusia untuk kita berkomunikasi antara satu sama lain. Cuma haruslah gunakan teknik dan kaedah yang betul. Walaupun kata-kata kita tak mampu sakiti seseorang secara fizikal, namun kata-kata seseorang boleh menjadi setas yang pedang. Haruslah kita ingat, sebagai manusia kita pun ada hati dan perasaan. Jadi sebelum katakan sesuatu kepada seseorang, kita harus fikir, pertuturan kita bawa kepada kebaikan ataupun tak. Janganlah kita jadikan perkara yang diucapkan oleh kita bawa mudarat kepada diri atau orang lain. Persis seperti bahasa Melayu, mulut bisa, badan binasa. Jadi, komunikasi terbahagi kepada dua, iaitu komunikasi positif dan negatif. Untuk berkomunikasi positif, kita perlulah mengelakkan daripada mengucapkan kata-kata yang boleh membawa kepada dosa, seperti mengumpat, mencaci, memaki orang lain. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 11 hingga 12 yang bermaksud, wahai orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain kerana mereka boleh jadi lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula perempuan mengolok-olokkan perempuan lain kerana boleh jadi perempuan tersebut lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu juga saling mencela antara satu sama lain dan janganlah kamu memanggil dengan gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang yang zalim. Wahai orang yang beriman, jauhilah banyak daripada prasangka. Sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang memburukkan sebahagian lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Jadi berdasarkan maksud ayat di atas, antara larangan yang terdapat dalam ayat tersebut ialah larangan menghina, memburuk sangka, mencela, mengumpat, memberi gelaran buruk dan mencari kesalahan orang lain. Janganlah kita buat perkara sedemikian. Jadi tak adalah berlakunya permusuhan dan akhirnya meruntuhkan perpaduan umat Islam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata-kata baik atau hendaklah ia diam, berdasarkan riwayat Al-Bukhari. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita kerana sudi hadir dan menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, mari kita sama-sama renungkan sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita. Kemundi itu agama, peliharalah bahtera daripada karam di lautan dunia. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Cintalah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu alam. Saya akhiri forum remaja kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.